Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Munirah. Hari ini kami dari kelas keusahawanan 1 akan membentangkan rancangan perniagaan kumpulan. Syarikat kami diberi nama Jellicious. Ahli kumpulan saya terdiri daripada saya Nurhani Salihah binti Muhammad Yatim, Nur Fakira Iwani binti Muhammad Faiza dan Siti Nurhazni binti Muhardi. Jadi ini merupakan antara isi kandungan tentang perkara yang akan dibentangkan, iaitu ringkasan eksekutif, pengenalan, tujuan perniagaan, latar belakang perniagaan, latar belakang rakan kongsi, rancangan pemasaran, rancangan operasi, rancangan pentadbiran, rancangan kewangan, jadual pelaksanaan projek, penutup dan seterusnya lampiran. Baiklah, ringkasan eksekutif. Jellicious merupakan produk yang menghasilkan produk berasaskan makanan yang beroperasi di Ipoh Perak. Jadi perniagaan ini berbentuk perkongsian di mana saya berkongsi dengan dua orang rakan saya yang lain, iaitu terdiri daripada seorang pengurus perniagaan, seorang pengurus pemasaran dan operasi, pengurus kewangan, seorang pengurus kewangan dan pentadbiran dan dua orang pekerja. Jadi perniagaan ini bermula dengan modal sebanyak RM30,627.30. Okey, baiklah, seterusnya pengenalan tentang Jellicious. Syarikat ini telah didaftarkan secara rasmi pada 1 Jun 2023. Ia merupakan sejenis perniagaan berbentuk perkongsian yang mana menjual pelbagai jenis jeli berperisa yang mensasarkan penduduk di kawasan Tambun Ipoh, di mana terdapat institusi-institusi pendidikan seperti sekolah rendah, sekolah menengah dan IPG. Okey, seterusnya premis ini dia menjadi tumpuan utama orang ramai untuk mendapatkan barang-barang keperluan dan makanan harian. Jadi ini memberi peluang kepada perniagaan kami untuk mengembangkan lagi produk makanan yang dijual. Baiklah, seterusnya dari segi tujuan perniagaan, yang mana kertas kerja ini dibentangkan ataupun dibuat adalah untuk memohon pinjaman dari bank, yang mana dengan pinjaman tersebut kami boleh mengembangkan lagi kami punya produk makanan. Seterusnya adalah untuk membeli aset tetap seperti mesin dan sebagainya, dan akhir sekali adalah untuk membuat pusingan modal. Seterusnya berikut merupakan latar belakang perniagaan, iaitu nama perniagaan Jellicious, nombor pendaftaran 2023 01 000001 18 12 14 5A. Kemudian alamat perniagaan ini dia bertempat di nombor 13 Jalan CS1 1/3 Sunway City Ipoh Tambun 31150 Ulu Kinta Perak. Nombor telefon 0137650024. Email jellicious3@gmail.com. Jenis perniagaan iaitu berbentuk perkongsian. Aktiviti utama perniagaan ini adalah menjual jeli berperisa. Tarikh perniagaan dijalankan adalah pada 3 Julai 2023. Perniagaan didaftarkan pada 1 Jun 2023 dan nama bank Simpanan Nasional, nombor akaun 08 100 41 1000 17563. Jumlah modal perniagaan diperlukan adalah sebanyak RM20,000 dan sumbangan rakan kongsi adalah RM3,542.50 bagi seorang. Seterusnya latar belakang rakan kongsi yang mana terdapat 3 orang dan masing-masing mempunyai jawatan tersendiri. Bermula dengan Nur Fakira Iwani sebagai pengurus besar perniagaan, seterusnya Nurhani Salihah sebagai pengurus operasi dan pemasaran dan Siti Nurhazni sebagai pengurus keuangan dan pentadbiran, yang mana masing-masing menyumbang sebanyak RM3,542.50, iaitu sebanyak 33.3%. Seterusnya merupakan latar belakang bagi setiap rakan kongsi. Bermula dengan Nur Fakira Iwani. Beliau mempunyai kelayakan dalam bidang ijazah sarjana muda ekonomi dan pernah mengikuti kursus pemasaran dan jualan.
Seterusnya bagi rakan kongsi kedua iaitu Nurhani Saleha, beliau mempunyai kelayakan dalam bidang ijazah sarjana muda pengurusan operasi dan pernah mengikuti kursus perniagaan makanan. Bagi rakan kongsi yang ketiga iaitu Siti Nur Hazmi, mempunyai kelayakan dalam bidang ijazah sarjana muda kewangan dan pernah mengikuti kursus pengurusan kewangan iaitu akaun dan kewangan. Baiklah, rancangan pemasaran. Jadi dari segi kita akan lihat dari segi pengenalan terhadap produk dan perkhidmatan, profil pelanggan, saiz pasaran, persaingan dan ramalan jualan bulanan. Pertama sekali, pengenalan terhadap produk dan perkhidmatan yang mana syarikat Jellycious mengeluarkan produk berasaskan makanan iaitu jelly yang mempunyai 3 jenis perisa iaitu jelly blackcurrant, jelly apple dan jelly strawberry. Jadi ketiga-tiga perisa jelly berperisa ini dijual dengan harga RM3 untuk satu jelly. Seterusnya, profil pelanggan. Jadi syarikat kedai Jellycious ini bertempat di kawasan Tambun. Jadi yang mana Jellycious telah mensasarkan penduduk perumahan kawasan Tambun Ipoh dan juga pelajar-pelajar institusi pendidikan seperti SK Polis Hutan, SMK Ulu Kinta dan Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh. Baiklah, dari segi saiz pasaran, jadi kita lihat yang pertama, penduduk perumahan kawasan Tambun Ipoh ni dianggarkan dalam 5,000 orang. Jadi 5,000 apabila dikalikan dengan RM3, iaitu satu unit jelly, boleh syarikat kami boleh mendapat sebanyak 15,000 dan seterusnya pelajar-pelajar Institut Pendidikan pula dianggarkan seramai 3,717 orang. Jadi apabila dikalikan dengan harga jelly iaitu RM3, syarikat kami dianggarkan akan mendapat sebanyak RM11,151. Baiklah, berikut merupakan persaingan bagi kedai Jellycious di mana ada dua kedai yang menjadi persaingan kami. Yang pertama jadi Kelapa Yummy Dessert dan juga yang kedua adalah Dadih Milky Ipoh. Jadi bagi jelly Kelapa Yummy ni dia menawarkan perkhidmatan menjual jelly kelapa. Kekuatannya menjual produk yang sama iaitu berasaskan jelly, namun kelemahannya adalah tiada pilihan perisa. Dan bagi Dadih Milky Ipoh, dia menjual dadih berperisa. Kekuatannya mempunyai pelbagai pilihan perisa, namun kelemahannya pula adalah harga yang agak mahal. Baiklah, seterusnya ramalan jualan bulanan bagi kedai Jellycious di mana kami menjual 3 produk iaitu jelly blackcurrant, jelly apple dan juga jelly strawberry. Jadi kami mensasarkan jumlah sebulan untuk ketiga-tiga jualan ini adalah sebanyak RM6,000. Dan ini merupakan ramalan jualan bulanan bagi kedai Jellycious di mana kami bermula pada bulan Jun. Jadi kami mensasarkan RM6,000 dan akan meningkat sebanyak RM500 bagi setiap bulan. Ini pula merupakan strategi pemasaran di mana ada 4 iaitu produk. Produk pula kami menawarkan pelbagai perisa iaitu terdapat 3, blackcurrant, apple dan juga strawberry. Harga pula murah dan berpatutan di mana setiap unit bagi 3 perisa tersebut dijual dengan harga RM3. Promosi pula kami melaksanakan melalui medium seperti WhatsApp dan juga akan memberikan potongan sebanyak 50 sen bagi 5 set jelly yang dibeli oleh pelanggan-pelanggan. Dan edaran pula kami ada 2 jenis edaran iaitu cash on delivery COD dan juga walk-in ke kedai. Ini merupakan syarta alih proses pengeluaran di mana bermula menyediakan bahan mentah, memasak bahan mentah, memasukkan bahan mentah ke dalam acuan, menyejukkan bahan mentah, memeriksa kualiti produk, membungkus, sedia untuk dijual dan juga tamat. Baiklah, bagi waktu operasi pula, kami beroperasi dari hari Isnin hingga Jumaat di mana waktu operasi 10 pagi hingga 6 petang. Manakala hari Sabtu dan hari Ahad kami cuti. Ini merupakan kepelbahan bulanan di mana
Jumlah bagi keseluruhan bulanan ini sebanyak RM2,307.90. Dan ini merupakan senarai masa dan keperluan bagi kedai Delicious, di mana kami jumlah keseluruhan bagi senarai masa dan keperluan ini sebanyak RM2,242.60. Dan ini merupakan pelayanan lantai bagi kedai Delicious, di mana adanya bilik air, dapur untuk kami masak jeli, kaunter perkhidmatan pelanggan, pejabat pengurus, pejabat, kawasan pameran produk-produk. Dan ini merupakan pelan lokasi di mana kedai kami beralamat 13 Jalan CSI 1/3 Sunway City, Ipoh, Tambun, 31150 Lukinta, Perak, dan juga disertakan gambar bagi pelan lokasi kami. Kos overhead bagi operasi, bil elektrik kami sebanyak RM20 bagi sebulan dan juga bil elektrik plus sebanyak RM30 bagi sebulan. Ini merupakan rancangan pentadbiran kami di mana visi kedai Delicious adalah untuk mengembangkan perniagaan ke peringkat yang lebih tinggi dan membuka banyak cawangan di kawasan-kawasan di seluruh negeri. Misi pula adalah untuk memastikan kepuasan pelanggan terjamin dalam menyediakan produk yang sedap dan bermutu dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualiti dengan harga mampu milik. Dan objektif kami pula ada 3. Yang pertama, mengutamakan kepuasan pelanggan. Kedua, memastikan sasaran jualan meningkat sebanyak 10% setiap bulan. Dan yang ketiga, untuk menjadi pembekal makanan dessert yang menjadi pilihan masyarakat setempat. Dan ini pula merupakan carta organisasi bagi kedai Delicious, di mana Nur Fakira Iwandi binti Muhammad Faizah merupakan pengurus perniagaan, Nurhani Solehah binti Muhammad Yatim merupakan pengurus pemasaran dan operasi, dan saya sendiri Siti Nurhazi binti Muhardi merupakan pengurus kewangan dan pentadbiran. Kami memiliki 2 pekerja, di mana pekerja pertama Alia binti Ali dan pekerja kedua adalah Siti binti Amin. Seterusnya saya serahkan kepada Nur Fakira Iwandi. Baiklah, seterusnya untuk bahagian skop tugas, jawatan ialah terdiri daripada pengurus, pengurus pemasaran dan operasi, pengurus kewangan dan pentadbiran dan juga pekerja 1 dan 2. Bagi tugas pengurus, pengurus menguruskan aktiviti perniagaan, mengenal pasti dan menyelesaikan masalah yang berlaku serta memastikan pekerja menjalankan tugas. Bagi pengurus pemasaran dan operasi, pengurus pemasaran dan operasi merancang dan menyediakan produk yang berkualiti dan memenuhi cita rasa pelanggan, memastikan pasaran produk yang dijual setiap tahun berjalan dengan lancar, menjalankan kajian pasaran untuk mengenal pasti kehendak-kehendak pasaran bagi produk semasa dan juga produk masa depan. Seterusnya bertanggungjawab untuk membuat belian bekalan dan juga kawalan stok. Bagi pengurus kewangan dan pentadbiran pula, pengurus kewangan perlu mengawal dan mengurus penggunaan sumber perniagaan. Seterusnya memastikan aliran tunai wang bergerak secara sistematik mengikut belian dan juga jualan syarikat. Seterusnya menyediakan belanjawan perniagaan dan juga membuat laporan kewangan perniagaan. Bagi pekerja 1 dan 2, mereka perlu menguruskan pemasaran dan operasi perniagaan, kemudian menguruskan khidmat pelanggan dan juga menyelenggara kebersihan premis perniagaan. Berikut merupakan imbuhan balas jasa ataupun dikenali sebagai kos upah, iaitu bayaran upah kepada setiap pekerja Delicious. Terdapat imbuhan balas jasa untuk pengurus perniagaan, pengurus pemasaran dan operasi, pengurus kewangan dan pentadbiran, pekerja 1 dan juga pekerja 2. Seterusnya, kita lihat senarai perabot dan keperluan premis yang perlu diberi pada awal pembukaan kedai Delicious, iaitu meja, kerusi, lampu, kipas, alas meja dan juga banner yang berjumlah RM937.30. Seterusnya untuk senarai perbelanjaan pentadbiran. Senarai perbelanjaan pentadbiran ni kita dapat lihat imbuhan balas jasa dan juga keperluan pejabat dan perabot. Di sini imbuhan balas jasa dalam tempoh sebulan ialah sebanyak RM2,550 dan keperluan pejabat dan perabot seperti yang telah dinyatakan sebentar tadi iaitu RM937.30. Seterusnya kita pergi kepada rancangan kewangan. Berikut merupakan kos pelaksanaan projek. Terdapat anggaran jualan produk bagi sehari dan juga sebulan. Di sini kita dapat lihat bagi sehari, kiraan dibuat berdasarkan 1 unit produk iaitu RM3 dikalikan dengan
jualan dalam sehari bagi 3 perisa iaitu apple, blackcurrant dan juga strawberry. Dan bagi setiap perisa itu, blackcurrant ialah sebanyak RM99, apple sebanyak RM102 dan juga strawberry sebanyak RM99. Jadi jika dikalikan dengan dalam tempoh sebulan, kita akan mendapat jumlah sebanyak RM6,000. Seterusnya untuk anggaran kos pengeluaran di bahagian sebelah kanan, bagi tempoh sebulan, anggaran kos pengeluaran untuk kos bahan dicampurkan dengan kos upah dan juga kos sampingan adalah sebanyak RM4,907.90. Jadi anggaran keuntungan bagi tempoh sebulan adalah sebanyak RM1,092.10. Seterusnya ialah pro forma untung rugi iaitu yang berakhir pada Disember 2023. Di sini kita dapat lihat jualan dalam tempoh 6 bulan sebanyak RM36,000 dan ditolak dengan kos pengeluaran iaitu sebanyak RM29,447.40 dan kita akan mendapat untung kasar sebanyak RM6,552.60. Perbelanjaan lain tidak ada, jadi untung kasar itu adalah dikira sebagai untung bersih. Jadi untung bersih kita adalah sebanyak RM6,552.60. Seterusnya bagi proforma kunci kira-kira, di sini kita akan seimbangkan jumlah aset dan juga jumlah equity dan liability. Jumlah aset seperti yang telah dinyatakan, bagi aset bukan semasa sebanyak RM3,179.90 dan untuk aset semasa adalah sebanyak RM36,000. Jadi bila dijumlahkan mendapat RM37 RM37,179.90. Okey, seterusnya untuk jumlah equity dan liability, modal yang telah dikeluarkan adalah sebanyak RM30,627.30 dan untung yang terkumpul adalah sebanyak RM6,552.60. Jadi jumlah ni adalah seimbang antara jumlah equity dan liability dan juga jumlah aset. Berikut merupakan jadual pelaksanaan projek jualan Jellycious yang mana pada bulan Jun telah diadakan rancangan perniagaan dan juga persediaan untuk memulakan perniagaan. Seterusnya bulan Julai perniagaan dimulakan, seterusnya pemasaran dibuat dan juga adanya promosi. Seterusnya bagi bulan yang seterusnya bulan 8 pemasaran masih dibuat berikutan juga dengan promosi. Seterusnya kuantiti stok ditambah dan menambah baik kelengkapan premis perniagaan serta adanya pemeriksaan stok. Bagi bulan 9 pula, pemasaran, promosi dan juga kajian pemasaran dibuat di samping kuantiti stok ditambah dan juga adanya penambahbaikan untuk kelengkapan premis perniagaan dan di samping itu juga kita ada pemeriksaan stok secara berkala bagi setiap bulan-bulan yang seterusnya. Seterusnya untuk bulan yang ke-10 ada juga pemasaran, promosi, menambah kuantiti stok dan juga menambah baik kelengkapan premis perniagaan. Bagi bulan seterusnya sama juga adanya pemasaran, promosi, kajian menambah kuantiti stok, menambah baik kelengkapan premis perniagaan dan juga pemeriksaan stok dan pada akhir tahun iaitu berakhir Disember adanya pemasaran, promosi, kajian pemasaran, menambah kuantiti stok, menambah baik kelengkapan premis perniagaan dan juga adanya pemeriksaan stok. Penutupnya, pihak Jellycious berharap agar perniagaan ini berjaya ditubuhkan dan berkembang maju di samping dapat bersaing dan mampu menyumbang kepada pembangunan ekonomi Malaysia. Pihak Jellycious juga akan sentiasa menghasilkan produk-produk yang berkualiti agar menjamin kepuasan para pelanggan. Oleh itu diharapkan melalui penyediaan perancangan perniagaan ini dapat membantu untuk membentuk pengurusan perniagaan yang lebih sistematik dan juga terancang serta dapat membina keyakinan para pelabur untuk bekerjasama mengembangkan perniagaan ini ke peringkat yang seterusnya. Di sini dilampirkan gambar-gambar penyediaan produk iaitu jelly dan juga lampiran bagi pemasaran Jellycious dan juga pembelian Jellycious daripada pelanggan-pelanggan. Okey, itu saja. Terima kasih.